Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 283 Surah Baqarah 283. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kamu dalam keadaan bermusafir. Mana konteks kita berhutang dalam keadaan bermusafir. Walam tajidu katiban, walam tajidu katiban, tidak kamu mendapati penulis. Mana ayat ni nak beritahu tulis ni bukan wajib, kalau boleh. Tapi walaupun tak wajib, menyelamatkan kita ke akhirat esok. Sebab kalau lalai, lupa, silap, masuk neraka. Cuma boleh diganti dengan apa? Dengan jaminan, dengan ada barang jaminan. Farihanun, rihan, rahnun kan, ar-rahnu kan. Maqbudah, yang dipegang. Asalnya qabada. Bila maqbudah, maqbul, yang di. Semua kalimah maqbul, maklum, yang di. Maklum, yang diketahui. Maqbul, yang diterima. Mardud, yang ditolak. Kalau bunyi lagu ni, yang di. Maqbudah, yang dipegang. Fa'in amina, maka jika merasa aman. Ini asal mana iman. Aminah ni aman, percaya. Ba'dukum ba'dah, percaya tak tulis. Maka orang yang bertanggungjawab, yang diamanahkan ni, kena takut ke Tuhan lah kan. Falyu'addil ladhi tumina amanatahu, maka hendaklah, lam tu hendaklah, lam mati tu, menunaikan orang yang dipercayai itu amanatnya. Hendaklah menunaikan orang yang dipercayai itu amanatnya. Hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yattaqillah, yakni Tuhannya. Yakni Tuhannya. Mana takut kalau tidak menunaikan apa yang telah dijanjikan, habuan dia neraka. Wala taqtumus syahadah, janganlah kamu menyembunyikan persaksian bagi orang yang dilantik menjadi saksi.
Mana Allah nak beritahu segala sesuatu yang melibatkan amanah orang lain, barang tu barang berharga, dia ada kesan di akhir esok. Dia ada kesan dia dekat akhirat esok. Mana jika konteks wala takutumus syahadah ni, jangan menyembunyikan persaksian ni, iaitu jika orang yang berhutang, dia kata mengingkari hutangnya, dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan, maka orang yang ikut hadir itu wajib menunjukkan persaksiannya. Lampu ni. Lampu kat mana? Nanti tak nampak. Hak belah ni. Nak buka mana? Gelap tak belah tu? Tak boleh. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikannya, maka orang itu berdosa hatinya. Sebab sembunyi-sembunyi ini Allah yang tahu, duduk dalam, orang tak tahu. Dan Allah, dia kata, dan Allah bima ta'maluna alimun. Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha mengetahui untuk dibalas. Jadi ayat 282 dan 283 bab hutang ni menunjukkan bahawa manusia jika mahu mematuhi, memakai petunjuk Allah, tentu dunia dan agama mereka menjadi baik. Kerana petunjuknya mengandungi keadilan dan maslahat, menjaga hak dan menghilangkan pertengkaran serta menertibkan jalan kehidupan. Ayat yang seterusnya itu ayat 283. Betul tak? 28? Kita 284. 284 ni jawapan kepada kenapa kita kena sembah Allah. Kenapa kita kena minta kepada Dia saja dalam berhajat. Kenapa kita hanya boleh minta kepada Dia lu asbab dalam konteks tunai hajat, selesai masalah. Sebab dialah pemilik langit dan bumi. Sebab dia adalah pemilik apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berlaku persoalan dalam ayat ni tentang apa yang tersirat dalam hati kita ni, sejauh mana yang Allah hukum, sejauh mana yang Allah maafkan. Kan? Yang Allah hukum ialah yang kita
boleh ikhtiar untuk buang dia. Kita boleh tepih dia, kita boleh buang dia. Mana kalau datang keh tu, kita boleh tolak dia. Mana Allah ampun. Allah tak ampun. Allah ambil kira. Tapi kalau tak boleh nak halang, benda tu datang. Kan? Keh datang pada kita. Lintas hati. Nak elak tak boleh. Tak boleh nak ikhtiar. Hatu Allah tak ambil kira. Sama ada bentuk bukan akidah atau akidah, Allah tak ambil kira. Contoh kadang-kadang bentuk akidah. Ya Allah ni ada ke? Tapi kita tak layan kita. Benda datang kejap-kejap gitu ya. Dia jadi masalah bila benda tu jadi unsur ikhtiar kita. Kita boleh buang tapi kita layan dia. Mana kita ada kuasa untuk tepih dia tapi tak tepih. Tak tepih tu Allah ambil kira. Ya. Macam orang bukan Islam ni, mesti dalam amal dia ada kata Islam ni tak benar. Kalau benar Islam dah dia. Jadi benda tu boleh tepih tak? Boleh kalau dia mengaji. Tapi dia tak mengaji. Mana dia boleh ikhtiar untuk buang fahaman bahawa Islam ni serupa agama dia. Barangkali dia fikir. Dia kata tak serupa. Boleh tak dia usaha untuk kata tak serupa kalau dia mengaji? Boleh. Maka segala fahaman dia tu jadi akibat kat hari esok. Sebab boleh ikhtiar untuk buang. Tapi kalau tak boleh ikhtiar untuk buang, ada sahabat takut tanya Nabi. Dia bimbang dengan perasaan dia. Jadi kalau benda tak terkawal, Allah tak berkira. Lepas tu dia tak dikira apa tu tukhfu. Tukhfu ni benda yang mesti benda yang melekat dalam hati kita, yang kita azam. Dia beritahu. Dalam Telegram tu kita dah beritahu dalam daurah perbincangan tentang perasaan-perasaan dalaman ni jenis apa hak yang boleh ambil kira. Dalam daurah sebut dua ya. Satu yang datang lintasan. Kita tak boleh kawal dia. Itu tak ambil kira. Tak jadi hukum. Tak kena balasan air esok. Wa in tubdu, jika kamu zahirkan apa yang dalam diri kamu, atau kamu sembunyikan. Hak jenis mana ni? Hak boleh ikhtiar. Jadi sahabat ni takut bila kata benda dalam dia ambil kira, ya'lamullah ni. Sahabat tanya, turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nak beritahu kalau benda yang usahamu sendiri, ikhtiarmu sendiri, mu boleh elak, mu tak elak, kena. Kalau bukan ikhtiar kamu, benda tu datang. Kita tak sih dia datang. Kan? Contoh apa contoh biasa kita masa budak-budak. Tuhan tu ada ke tak? Kan? Sebab tu benda-benda yang lintas hati ni jangan layan. Sampai kita luah perasaan tu. Tuhan tak adil. Tu hati kena. Sebab apa? Sebab kita boleh elak. Kalau setakat dalaman tu, kita mengistighfar lah. Mana benda-benda yang keh tu sampai jangan jadi pegangan kita. Mana itu atas unsur ikhtiar kita. Bila atas unsur ikhtiar kita, Allah ambil kira. Kasih saya Allah ni. No. Tapi takutnya para sahabat ni tanya. Kan? Sebab macam mana kita boleh kawal benda luar kita. Dalam hati kira nak kawal macam mana? Lepas tu kata yuhasibkum bihillah, kan? Allah menghitung kamu dengannya Allah. Jadi lafaz tu seolah-olah macam apa? Macam kena berlaku. Tapi dah. Yang atas ikhtiar kita saja. Yang ceh datang pergi tu, yang kita tak save sebenarnya, dia bagi juga. Hatu Allah tak hukum. Fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni kepada orang yang dia kehendaki. Yang sedarlah benda tu salah, minta ampun. Hak benda ikhtiar dia, Allah ampun.
Wa yu'adzibu man yasha. Allah mengazab orang yang dia kehendaki, yang tak minta ampun. Layan benda tu. Jadi bila layan barang dalam ni, bila layan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Yang dipanggil maksiat hati ni haknya kita boleh ikhtiar. Kalau berlalu gitu kan, sebagai fitrah kita sebagai seorang manusia ni, tak boleh elok. Tak boleh elok. Kan? Tak apa, tapi kalau kita layan dia. Dulu kita tak faham benda ni tak. Jadi ayat ni konteks apa ni? Konteks tadi. Mana bila kita hurai kepada orang lain ni, kita ingat konteks tadi. Ni konteks apa? Konteks dalaman. Dalaman ni sampai mana ni ayat ni? Jadi Rasul ni adalah orang yang beriman. Rasul ni adalah orang yang beriman. Bila sebut beriman, dia hamba, dia bukan Tuhan. Tuhan ni yang kena iman, tak? Bila hamba yang kena beriman. Jadi Rasul ni adalah hamba yang kena beriman. Dia beriman. Beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Diturunkan ada dua jenis. Satu, qala Allah. Satu, benda-benda datang yang dia sampai kepada kita ni adalah perkara-perkara yang diturunkan sebenarnya. Kan? Selawat yang dia ajar kepada kita diturunkan. Jibril ajar ke dia ajar kita. Zikir dia ajar kepada dia ajar kepada kita. Jibril ajar kepada dia ajar kepada kita. Semua benda-benda yang Nabi ajar kita ni, semua jenis diturunkan. Sebab tu bila daripada Nabi ni jenis diturunkan, nak beriman dengan Nabi ni, macam Quran tak? Kita kena ambil belaka, barulah dikira beriman dengan Quran. Tapi kalau kita sebahagian kita ambil, sebahagian kita tak ambil, maka beriman separuh, tak beriman separuh. Sebab itulah kita kena rela pastikan diri kita dia segala apa yang Nabi ajar ni, hak tu kita kena utama dulu daripada orang lain yang bukan makna iman. Makna iman ni mesti daripada Nabi. Jadi jangan ambil hal lain, hak Nabi kena ambil. Kalau tidak tak sempurna, boleh pilih-pilih pula. Ya apa-apa benda-benda yang kalau berlaku pertemuan antara Nabi bukan Nabi ni, ambil Nabi dulu. Sebab ada mana iman kat situ. Kalau tidak tak faham mana risalah kita. Tajuk akidah, tajuk agama ni Quran ada 3. Satu tauhid, satu risalah, satu akhirat. Risalah ni menuntut kita faham bahawa segala datang Nabi ni kita kena terima untuk buat belaka. Kalau tidak kita jadi iman separuh dengan Nabi. Jadi makna beriman ni menuntut kepada semua hak daripada Nabi ni kita buat belaka. Kullun, apa tu? Wal mu'minun. Begitu juga orang-orang yang beriman. Siapa dia sahabat? Sebut bila Nabi betul beriman, sahabat. Jadi kita masuk tak? Bila kita ikut sahabat, baru masuk. Mana bila digandingkan Nabi dengan orang beriman, kita kena letak sahabat dulu. Lepas tu nak letak kita lagu mana? Kena ikut sahabat, baru kita ada. Lepas tu sahabat ni penting. Makna Allah isytiharkan mereka ni beriman bersama Rasul. Kita kena ikut sahabat dulu, baru kita dikira al-mu'minun juga. Kullun, siapa dia kullun ni? Dia ada andaian ni sebab tanwin. Semualah Rasul dan orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul.
Kena Rasul pun kena beriman dengan Rasul-Rasul. Maknanya dia percaya juga bahawa ada Rasul lain yang diutuskan selain daripada dia. Tidak membezakan di sini ialah tidak pilih-pilih. Macam ada orang yang Sabah satu pelajar kita. Dia ni Abim. Dia pernah cerita kita, dia pernah dialog dengan orang Kristian kat Sabah tu. Dia kata saya ni kata tak perlu didakwah kata. Sebab saya Islam dah. Saya terima dah Allah sebagai Tuhan. Cuma saya ni nak beriman Nabi Isa sebagai Nabi kita. Orang Sabah kata gitu. Adalah mana seorang yang didakwah ni, dia kata kita tak perlu dakwah kita sebab kita beriman dah dengan Allah sebagai Tuhan. Cuma kita nak beriman dengan Nabi Isa ni. Tak sing Muhammad. Kan Allah kita percaya dah Allah Tuhan. Cuma kita nak Nabi kita cukup pandai dah dengan Nabi Isa, tak sing Muhammad. Mana ada orang pahala betul. Tu mana nufarriqu. Tu maksud nufarriqu. Mana hak ni Nabi, macam contoh Yahudi kata kita beriman Musa, tak si Isa. Orang yang ikut Nabi Isa, kita Nabi Isa dah, tak si Muhammad. Mana pilih-pilih. Hak ni nak beriman dia tak si. Orang beriman ni semua dia beriman. Kita semua percaya, semua Nabi. Sebab dalam konteks apa? Dalam konteks intipati, tauhid, belaka serupa. Dalam konteks amalan, kita dalam konteks amalan ni kita percaya hak yang datang daripada Allah. Cuma hak dia yang dia buat tu sudah batal, kita kena ikut Muhammad saja. Cuma hak yang dia ajar pada umat dia dari Allah, tapi telah batal. Telah dimasukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kata hak tu reka dia daripada Allah juga, tapi telah terbatal. Kerana Allah telah utuskan Nabi kita Muhammad. Hatta kalau Nabi Isa akhir zaman pun dia turun, dia tak amal hak dia kena amal Muhammad juga. Dia kena amal Nabi kita juga. Sebab tu seorang Nabi dalam Quran Allah beritahu, dia menguasai Quran, dia menguasai Injil. Nabi Isa dua kitab dia kuasai, Injil dia kuasai, Quran dia kuasai. Dia turun ke bumi ni, dia kuasai Quran pula. Ada nanti jumpa dalam surah Al-Imran ni, kita tahu Nabi Isa ni kan, kitab kat situ mana Quran. Pelik juga kita tak. Ada orang takwil kitab tu kitabah. Malah dia kata tak, bukan kitabah. Kitab Nabi Isa ni beriman dengan Quran. Kita kata bila pula? Lepas dia turun nanti kan? Dia tidak jadi imam. Imam Mahdi jadi imam, nak beritahu dia datang bukan bawa syariat baru, dia ikut syariat yang sedia ada. Simbolik. Kan? Makna satu nabi yang dia umat juga. Dia nabi, dia umat. Katanya gitu. Siapakah nabi? Dia nabi, dia umat. Kalau dahulu banyak, sekarang ni siapa sekarang ni? Dia nabi, dia umat Muhammad. Mana ada kita kata tak? Mana ada ke dia nabi, dia umat Muhammad? Ada Nabi Isa. Dia Nabi, dia Rasul, dia ada kitab, tapi dia umat Muhammad. Bila dia turun kali kedua ni, dia tak boleh dah nak pakai dari sudut amalan kitab Injil, tak boleh. Dari sudut akidah serupa je. Dia kena amal hak kita. Hak kita, hak Nabi tak. Kita tak hak Nabi. Mana dia kena amal hak yang kita pegang ni. Itulah maksud mufarriqu. Jangan salah faham pula. Kalau kita kata Nabi ni ada kelebihan ni, Nabi ni ada kelebihan ni, itu bukan mufarriqu. Itu tak salah. Mufarriqu dalam konteks ni ialah la mufarriqu ni. Makna kami beriman dengan Nabi ni, tapi Nabi ni tak sahih. Kami Nabi Isa, tak sahih Muhammad. Kami Nabi Musa, tak sahih Isa. Gitu. Jadi sahabat ni la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak membezakan di antara mereka seorang pun dari Rasul. Tidak membezakan di antara seorang dari Rasul-Rasul. Maknanya semua kita beriman datang daripada Allah. Cuma konteks amalan ni
Kita percaya hak yang dia ajar kepada umat dia tu daripada Allah. Tapi tak boleh amanah kita. Kita kena amanah Nabi ni. Sebab batal dah hak dulu. Wa qalu, mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, mereka berkata kami dengar, kami taat. Kami dengar ni mulut, kami taat ni dalaman. Mulut kami kata kami dengar, hati kami kata kami taat. Biasalah betul lah. Kenapa lagu tu? Biasa tak? Kita katakan kita, dengar tak? Dengar. Bunyi tu macam dalam atau sikut tak? Dengar tu dengar bukan dengar luaran, dengar luaran, dalaman tak sih. Bila kita keluar tandah, tak? Kita baca apa? Dulu kita baca saja kita tak faham. Kenapa kita minta ampun? Atas masuk apa? Ghufranak ni keampunan, minta ampun. Kita masuk tandah. Kan? Waktu keluar tandah kita baca ghufranak. Apa dia hikmah dia? Minta ampun atas apa? Dan kita dah salah kalau kita ni nak bayang maksud apa? Kita faham minta ampun atas konteks apa? Kalau tak faham tak sedap juga ni. Minta ampun atas konteks apa? Mesti kita sebut niat tu atas konteks apa? Tu masuk keluar tu Tu baca ni. Ha? Tu baik dia ni. Tu baca tu tubik juga. Tu tubik juga hak ni. Ghufranak. Dia ada ligo tu. Ha. Azza wa afani. Tak apa juga. Itulah. Hak tu apa tu keluar, siap keluar. Tapi atas konteks apa ni? Minta ampun ni. Kita minta ampun atas konteks apa? Mesti ada benda yang kita minta. Atas salah apa? Masalah banyak tak? Salah banyak. Dia mesti ada konteks dia. Memang ada konteks dia. Ha? Maulana kata gini, tak apa-apa. Tu kita Maulana kata kita ni disuruh apa tu zikir hati, zikir mulut. Tapi bila masuk tanda, mulut tak boleh, hati je boleh. Mana rasa bersalah. Padahal Allah tak boleh, tapi mana kita rasa bersalah atas tak boleh nak sebut nama Allah. Duduk dalam tanda tak ada sebut nama Allah. Hati boleh. Kan? Mana kita dituntut dalam konteks sunat. Kan? Sebut tu sunat. Sebut tu sunat. Ingat tu wajib. Cuma dalam tanda ni, sebut tak boleh. Ingat boleh. Sebut tak boleh. Bila keluar tanda, kita rasa bersalah. Walaupun benda tu sunat, rasa bersalah. Tak boleh sebut nama Allah tu rasa bersalah. Tu masing-masing lah. Ni perbahasan orang-orang yang hikmah. Dia nak kaitkan. Rasa bersalah sebab tak boleh sebut nama Allah. Nak kata luar tandas tu sebut semua. Padahal barang sunat, tapi rasa bersalah juga. Mana setiap barang yang kita rasa bersalah, itu alamat makbul. Setiap ibadat yang diakhiri dengan istighfar, itu alamat makbul. Faham tak? Lepas tu setiap ibadat yang diakhiri rasa ujuk, itu alamat mardud. Sebab tu kita lepas ibadat, lepas sembahyang kita baca istighfar. Supaya timbul rasa, buat baik pun rasa bersalah lagi. Saya suka lagu tu. Apatah lagi buat tak baik. Ada kita dengar lah. Kita nak kongsi sama. Dan kadang-kadang saya kata, benda-benda kadang-kadang kita pun tak ingat kadang-kadang. Manusia. Kita pun tak tahu juga dulu. Apa tu? Ya, tak habis gini. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kepada Engkau lah tempat kembali. Silap-silap.
Jadi kenapa ayat duduk selepas tadi? Ayat kata benda dalamanmu ni Allah ambil kira juga. Kan Allah akan hitung. Sebab Allah Maha mengetahui. Jadi timbul persoalan sahabat takut. Mana orang nanya kita. Sebab bagi kita mula-mula dengar ayat atas tadi, rasa-rasa nanya lagu tu nak elok lagu mana. Benda dalaman ni susah nak kawal. Benda luar boleh lah. Jadi hak mana yang lebih kira? Hak benda yang kita ada ikhtiar kita. Itulah maksud la yukallifullah. Allah tidak membebani. Maknanya kalau kita tak boleh nak usah, tak kena kita lah maksudnya. Kan? Allah tidak membebani seseorang melainkan hak dia sanggup. Dia boleh tak tolak benda tu? Boleh. Tu kena beban dosa. Hak tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Benda tu benda terpahan dalaman kadang-kadang keh nak tolak tak boleh. Lagi beza antara kalimah kasabat dengan iktasabat. Kasabat untuk benda baik, iktasabat untuk benda buruk. Waktu laha baginya apa yang baik dia buat, dan ke atasnya apa yang buruk dia buat. Tapi kadang-kadang dalam Quran dia guna juga kalimah kasabat untuk benda buruk. Bima kanu yaksibun. Kenapa? Sebenarnya dalam bahasa Arab dia buat kajian. Kalimah asalnya kasabat tu makna dia perbuatan baik. Kan? Asalnya kasabat tu untuk perbuatan baik. Asal dia. Nak beritahu fitrah kita asalnya. Kita tengok. Kalimah kasabat dengan iktasabat. Rasa lidah payah mana sebut? Dalam bahasa Arab bukan payah mulut je, menunjukkan payah perbuatan juga. Bila payah sebut, nak buat payah juga. Fitrah manusia asal, barang mudah sebut, itulah fitrah asal dia, mudah buat. Apa dia? Barang baik. Mana seseorang yang fitrah dia masih okey, mudah buat barang baik. Kalau fitrah dia punah, mudah buat barang buruk. Kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran kadang-kadang bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan tu untuk perkara buruk disebut kasabah. Maknanya sindiran. Jadi kita lah, inilah balasan atas perbuatan dalam kurungan. Baik kan? Baik dia boleh. Buruk sebenarnya sindir. Jadi nak beritahu apa kita? Nak beritahu sebenarnya manusia asal kita ni, fitrah kalau kita asal baik, masih comel, kita cenderung mudah nak buat baik. Mudah-mudahan kita ni termasuk yang fitrah comel lagi. Sebab apa? Mudah mengaji dak. Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau la tu'akhizna, janganlah engkau hukum kami. In nasina. Nasi ni dia ada dua maksud. Satu maksud dia ialah lupa. Satu maksud dia abai, tinggal. Tinggalkan. Tapi kat sini maksud dia sengaja, tak sengaja. Lupa tak sengaja. Perbuatan yang tak sengaja. Nasi ni tak sengaja. Biasanya khata. Sengaja. Jadi lupa ni lupa tak sengaja. Atau akhtana. Kalau khata'un ni untuk merujuk kepada perbuatan yang salah yang sengaja. Satu lagi tengok. Satu wala tahmil. Satu lagi wala tuhammil. Kan?
Serupa ke tak serupa? Mana berat lagi? Hak ada sabdu, berat lagi. Tahmil ni amrullah. Tuhamil ni ahwal. Mana tahmil ni adalah urusan-urusan perintah Allah. Hak Allah perintah kita. Tuhamil, ujian-ujian keadaan. Sakit dan sembahyang mana berat? Sakit dan sembahyang berat mana? Mana ujian-ujian kehidupan dengan perintah Allah berat mana? Ujian kehidupan berat. Perintah Allah mudah ya. Kan? Jadi wala tahmil alaina, maksud dia syariat, amrullah. Jangan engkau bebankan kepada kami, ke atas kami, bebanan isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Mana? Beban apa ni? Bebanan syariat, amrullah. Mana yang Allah nak beritahu sebenarnya tak beban pun. Kalau beban tu boleh jadi kita buat lagu lain. Hak Allah perintah mudah je. Allah suruh berdoa, nak beritahu, nak minta. Memang Tuhan bagi kita satu benda yang mudah. Biasa payah-payah ni daripada kita. Cara Allah mudah. Satu lagi, Rabbana wala tuhammilna. Tuhammilna ni ada syaddah, berat lagi. Apa dia? Bebanan ahwal, keadaan. Yang tidak kuat, la taqah. Taqah ni gagah, kuat. Bagi kami lana bih, bagi kami tidak ada daya bagi kami untuk menghadapinya. Dalam konteks apa ni? Ujian ni. Satu ujian tasyri'i, amrullah. Satu ujian takwini, ahwal. Jadi dalam minta ni kena ada beza. Bila tahmil, tasyri'i. Bila tuhammil, takwini. Apa dia tasyri'i? Perintah-perintah Allah. Takwini, kejadian-kejadian. Sakit, kan? Sakit macam mana? Sakit lutut, kan? Sakit apa lagi? Sakit kepala, macam-macam lah, kan? Beban hutang ni duduk bawah mana? Bawah takwini ke tasyri'i? Takwini. Kematian? Takwini. Tak kenal takwini tasyri'i ke ni? Takwini ni ujian yang dia bukan pahala dosa. Sakit. Dosa tak sakit? Tak. Kan? Bila kita tak cabut amrullah tu. Mana kalau tasyri'i ni benda yang kalau kita tak tunai molek, dosa. Takwini dia tak. Dia keadaan. Kaya, tak masuk neraka, kes kaya. Masa tak masuk neraka, kes dia. Kan? Takwini, tasyri'i ni masuk neraka atau syurga, kes dia. Beza dia. Tasyri'i, ujian yang masuk neraka, masuk surga, kes dia. Sembahyang, takwini ke tasyri'i? Sakit, ada orang masuk neraka kes sakit. Kes sakit masuk neraka pun ada. Kes senang masuk neraka. Tak, kes lupa Allah. Senang tu tak masuk neraka. Campur lupa Allah tu. Senang tak salah. Lupa Allah tu salah. Tak ada orang senang-senang. Kes senang masuk neraka pun ada. Kes susah masuk neraka pun ada. Jadi bila kes tu tak masuk neraka, dia panggil takwini ataupun ahwal. Nak bezakan. Dan bila bukan kes tu masuk syurga, bukan kes tu masuk neraka, maka dia bukan nilai. Itu je nak beza.
Tapi kes dia menyebabkan orang lupa Allah. Hatu tafsir. Kes dia masuk neraka, lupa Allah. Kes dia lupa Allah. Kes lupa Allah tu masuk neraka. Bukan kes kaya tu. Kes campur amrullah. Kan? Tolak amrullah kan. Kaya tolak amrullah. Kes tolak amrullah tu, tolak perintah Allah tu. Apa dia? Bila kaya kena ingat Allah, dia lupa Allah. Sakit masuk neraka tak? Tak. Sakit tolak amrullah dah. Kisah orang sakit tak? Sabar tak? Tak sabar. Contoh. Apa jadi apa? Ataupun jadi kufur pula sakit. Lawan Allah pula. Marah ke Tuhan pula. Contohlah kan. Jadi setiap keadaan campur amrullah baik. Setiap keadaan tolak amrullah buruk. Senang campur amrullah baik. Susah campur amrullah baik. Susah tolak amrullah buruk. Senang tolak amrullah buruk. Jadi kita kena faham keadaan tu amrullah kepada dia. Nampak macam simple matematik, tapi kadang-kadang tak leh juga. Tak lagi, tak nampak lah. Betul tak? Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, engkau adalah penolong kami, pelindung kami. Fansurna, dan engkau tolonglah kami ke atas orang-orang yang kafir yang mengganggu kami kan. Kafir ganggu kita lah, kita minta tolong. Tak ganggu kita, tak masalah. Dalam audio orang ada kata, bila kita diberi taufik untuk baca doa ni, itu alamat-alamat keselamatan ke akhirat esok. Sebab orang yang tak selamat dia tak doa lagi. Kan? Mana alamat dia tu boleh buat, boleh menghadapi ujian tasyri'i dan ujian takwini ialah doa ni jadi harian dia. Jadi kelaziman dia. Minta kekuatan untuk hadapi ujian tasyri'i, ujian takwini. Bila dia berdoa sama, maka dia jenis boleh buat benda tu. Ustaz, Ya, segi bahasa takwin dia mana dia? takwini, kejadian. Kun. Tasyri'. Syarak. Syariat amrullah. Istilah. Maulana dia guna istilah tasyri'i, takwini atau ahwal amrullah. Jarang dia guna istilah ahwal amrullah. Maulana dia guna, banyakkan daurah-daurah lepas dia guna istilah tasyri'i, takwini. Susah lah kita nak ajar. Susah. Sebab jarang biasa dengar istilah tu kan. Tapi hal-hal ni, dah dengar orang kata alhamdulillah ala kulli halin. Biasa dengar tak? Faham tak? Apa keadaan pun amrullah. Tu maksud dia. Alhamdulillah amrullah. Apa keadaan pun alhamdulillah. Apa keadaan pun Allah. Alhamdulillah semua lah keadaan mana pun. Alhamdulillah tu makna dia dalam keadaan kita ni dengan Allah sama. Cuma kalau kita tak faham istilah ahwal amrullah, tak faham mana. Bila sakit, alhamdulillah ala kulli halin. Keadaan apa? Sakit tu lah. Apa keadaan pun, alhamdulillah. Tak apa. Yang penting Allah. Ya. Kalau senang, alhamdulillah ala kulli halin. Tak apa. Senang-senang tak masalah. Yang penting ingat Allah. Atau dia punya falsafah alhamdulillah ala kulli halin. Dia sama ada disebut alhamdulillah ala kulli halin ataupun ala kulli hal alhamdulillah. Orang Arab dia sebut. Betul tak? Ala kulli hal alhamdulillah. Cuma apa dia hal tu? Tahu kita. Kan keadaan-keadaan tak faham kita. Kejadian keadaan. Kena buat pestisah. Ni keadaan ke amrullah? Ni keadaan. Ni amrullah. Contoh kita mengaji ni keadaan ke amrullah? Amrullah. Dalam gaji ada tak ujian keadaan? Tak faham, ngantuk, halangan-halangan. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah ala kulli hal itu apa? Ngaji juga. Ke mana pun. Ayat ni kan Ustaz ni, akhir Baqarah ni. Mana kita duk wirid maya nak ayat maya.
Lepas tu dia ni doa. Ha. Jadi kita wirid mayat, mana kita berdoa dah tu. Jadi wirid tu bukan suruh wirid ni makna dia wirid ni wirid untuk Ya. kepahaman ni. Kita sekarang ni kita wirid tapi kita tak faham. Kita minta apa? Sebab tu wirid ni comel dia kita faham. Konteks apa ni? Konteks minta Allah ringankan beban, konteks tasyri'i dan konteks takwidi. Termasuk doa. Kita kena faham lah waktu makna hak kita minta tu. Ha. Tak tidak, tak jejak. Mana? Makna kita diuji dengan tasyri'i, kita diuji dengan takwini. Minta Allah tolong kita. Semua benda dalam hidup kita ni dua keadaan, sama ada dia takwini ataupun tasyri'i. Senang takwini, susah takwini. Beban hutang takwini. Apa lagi? Semua benda-benda ujian kematian takwini semua. Takwini belaka, ujian kematian takwini. Lapar takwini. Kenyang takwini. Apa lagi? Mengantuk takwini. Jaga takwini. Rezeki tak boleh ni gitu. Rezeki takwini. Benda-benda yang bukan yang apa tu, benda yang kadang-kadang berubah. Kadang lagu ni takwini belaka. Kita sekarang ni muda takwini, tua takwini. Kan? Dulu rambut hitam takwini, lepas tu ubah jadi putih takwini. Semua takwini, semua takwini. Keadaan, tu keadaan. Hal. Kalau tak faham, ada kata-kata biasa dalam kan. Kadang-kadang perkataan tu kadang-kadang tak comel kadang-kadang dia bunyi. Dia kata apa? Biar hodoh asal kaya. Biar. Dia kata dia punya kata-kata dia biar hodoh asal kaya. Biar. Biar hodoh asal kaya. Biar hodoh asal kaya. Patutnya senang susah tak apa asal ingat Allah. Dia macam tak maksud yang matlamat, maksud yang agama nak tu tak capai. Biar hodoh asal kaya. Maksudnya biar senang atau susah ingat Allah. Jadi benda-benda tu soalan kadang meracuni kita kadang-kadang. Benda tak habis. Biar hodoh asal kaya. Itu kaya lah kau. Tak asal juga kalau kaya. Dia biarlah senang ke susah. Nak kaya tak apa. Tapi kalau tak kaya pun ingat Allah tu penting. Nak senang pun tak apa, susah pun tak apa. Kalau senang pun tak apa. Yang penting tu ingat Allah. Itu baru selesai. Waktu kata-kata tu selesai ni, biar hodoh asal kaya. Apa dia? Jejak lagi. Tak jejak lagi. Mana benda tu soalan macam-macam meracuni lagi perkataan tu. Betul tak? Jelas tak? Biar hodoh asal kaya. Kalau kaya kenapa? Mana selesai ke akhirat kita? Tak selesai lagi. Maksudnya biar kaya, biar nak senang tak apa, susah tak apa. Yang penting ingat Allah. Hak tu baru selesai. Betul tak? Baru dia apa mana? Habis. Mana selesai masalah. Mana tamat. Mana benda ni kalau mati lagu tu tak apa. Biar hodoh, biar hodoh asal kaya. Selesai tak perkataan tu? Kalau konteks kita nak mati mana ni, contoh, kalau mati mana ni, selesai tak? Ustaz, dia kata dalam konteks air senang. Tak, perkataan semangat ni kan, dia mesti dia benda yang beri satu selesai. Jejak lagi dia doa dah. Betul lah. Mana kalau kita mengaji wahyu selesai dah kata biar hodoh asal kaya. Tak selesai tu. Kalau kaya kenapa? Makna kadang-kadang kata perkataan ni kadang-kadang tidak menepati cara wahyu nak Tak salah kaya. Tak salah kaya. Konteks agama je, tak salah kaya. Yang penting Allah, hak tu selesai. Dia bukan nilai tapi bukan salah. Betul tak? Baru selesai. Mana bila kau faham? Gitu je. Satu prinsip hidup. Biar hodoh asal kaya, tak boleh prinsip. Jadi masalah. Okay, surah yang seterusnya iaitu surah apa? Ali Imran kan? Okay, surah ni nak
membaiki ataupun nak membetulkan salah faham ataupun kesamaran orang-orang Nasrani. Sebab Nasrani ni di antara 4 golongan yang keluar daripada makna apa dia? Orang-orang yang selamat. Asal dia Nasrani ni, asal dia pengikut ajaran Nabi Isa. Asal dia, kan? Tapi lama-lama jadi apa? Tak jelas, belok. Kan? Nasrani ni dia asal comel nak istilah tu. Asal dia Nasrani pengikut ajaran Nabi Isa. Tapi sekarang ni sebut Nasrani tak comel dah. Sama dengan Hanif. Sebab tu Hanif wa ma kana minal musyrikin. Dia ada huraian lagi. Sebab Hanif Arab Mekah tak Hanif dah. Sebutan saja Hanif. Nasrani tak Nasrani dah. Sebutan je Nasrani. Mana bukan ajaran Nabi Isa. Ajaran dia, kursi dia. Bukan Nabi Isa dah, dia. Kenapa jadi lagu tu? Sebab banyak-banyak kesamaran disebabkan apa dia? Petabelik yang dibuat oleh orang Yahudi juga. Orang Yahudi yang memunahkan ajaran Nabi Isa. Kan? Mula-mula dia lawan Nabi Isa, lepas tu ngaku ikut Nabi Isa. Lepas tu ngaku mimpi jumpa Nabi Isa secara jaga. Lepas tu lah ni orang Sanda Kristian ke dia? Paus kan? Paulus kalau bahasa Indonesia. Dia orang pertama yang merosakkan ajaran Nabi Isa. Jadi surah ni untuk membetulkan kesalahfaham orang Kristian, orang Nasrani. Bagi orang-orang Kristian Nasrani ni sensitif lah surah ni. Nak betul hak dia. Tak. Tapi kita sebagai orang Islam ni, kita kena tanggungjawab kita nak terangkan dia. Dia terima tak terima, itu urusan dia. Tapi surah ni untuk dia. Dan untuk kita nak tahu bahawa jangan ikutlah ajaran ni sebab dia dah bukan hak sebenar dah. Dia kalau nak betul-betul nak ikut Nabi Isa, kena baca surah ni, kena faham surah ni. Dan surah ni bermula dengan huruf muqatta'ah. Allah saja yang mengetahui maksudnya. Cuma dilalah ala a'jazil Quran, untuk menunjukkan mukjizat Quran. Makna dia Quran ni menggunakan huruf-huruf yang sama. Kalau betul mu ni kata Quran ni bukan kalam Allah, kalam manusia, buatlah lagu ni. Guna huruf semua, buat standard dengan Quran. Boleh ke? Ayat tak ada. Kan? Lepas tu Allah itu tiada tumpangan hati. Allahu la ilaha. Ilahan tumpangan hati. Bagi manusia sama ada tumpangan hati dalam asbab ataupun luar asbab. Luar asbab dalam asbab ni kepada dia saja. Kan? Ilah ni tumpangan hati dalam asbab, luar asbab kepada dia saja yang dibenarkan. Hak lain tak boleh. Cuma dalam asbab apa dalam asbab? Duit, hak biasa orang tumpang. Harta. Kan? Makna guna boleh. Dalam asbab ni beza dengan luar asbab. Dalam asbab duit, harta, kan? Apa lagi? Tanah, ubat. Guna boleh, bergantung tak boleh. Guna boleh, bergantung tak boleh. Dan pergantungan kepada dalam asbab ni tidak menyebabkan kekal neraka. Beza dengan luar asbab. Luar asbab ni guna pun tak boleh. Apatah lagi bergantung. Contoh siapakah yang digunakan oleh orang Nasrani dalam konteks luar asbab? Nabi Isa, Roh Maryam. Nabi Isa ni mati dah ke hidup lagi? Hidup lagi ke mati dah? Hidup lagi. Hidup lagi. Maryam meninggal dah. Jadi makna dia Nabi Isa ni dalam asbab ke luar asbab? Dia hidup lagi, tapi dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Sebab mana dia? Tahu kita. Kalau kata angkat ke langit kan. Bila ke langit tu dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Boleh tak kita seru dia dalam konteks berhajat? Tak boleh. Berhajat, dalam konteks berhajat, sesat masalah tak boleh. Walaupun dia hidup lagi. Apatah lagi mati dah. Ada hikmah juga. Sebab kontroversi .
Orang kata boleh. Kan? Tak mati je. Ataupun mati dah. Dia kata tak mati. Bukan kata mati dah tak mati. Dia adalah permasalahan. Hidup lagi. Nabi Isa hidup lagi tak boleh juga. Ada kata hidup lagi. Contoh hidup lagi. Gitu. Macam mana kita boleh pegang pasal petua? Ha? Petua. Petua. Ha? Saya ni macam mata baru dari Ustaz. Saya Ustaz. Hmm. Dia sebut pasal petua sembelih korbanan. Oh. Oh. Kalau sudah daging tak lemut, petua dia gitu. Kalau sudah daging tu manis, gitu. Sudah daging tu apa? Kalau sudah apa? Kalau jual daging tu sebelahnya gitu. Cepat boleh pegang. Okey. Ada betul lah. Petua. Dalam konteks cara Maulana dia mudah. Benda tu dalam asbab ke luar asbab? Kajian ke? Benda dalam asbab ke luar asbab? Bila melibatkan luar asbab, dia mesti ada wahyu. Lepas tu petua-petua ni dia ada Allah buat penjelasan dia. Berkaitan dalam asbab. Contoh, ada ke orang tu buat petua kalau sakit makan daun ni? Petua kan? Dia bagi petua kau. Jadi petua ni dia dua konteks. Sesuatu yang boleh dikaji, yang boleh diselidiki, sesuatu yang tak boleh diselidiki. Hak boleh diselidiki, tak masalah. Sebab dalam asbab. Contoh siapa-siapa yang sakit, contoh kan, orang kata kalau sakit makan daun ni. Kita pun buat kajian, pergi makmah daun ni. Oh, daun ni boleh buat ubat lah. Mana itu akidah ke tak? Tak? Dibenarkan? Tapi saya rasa melibatkan akidah. Ha? Yang ini betul memang melibatkan akidah. Bukan rasa lagi. Benda tu kadang-kadang kita Sebab macam kata, kalau sudah daging tu laris, kita orang nak berniaga daging lepas potong lembu tu, dia campur pisau tu. Dia campur pisau tu. tu lu asbab. Dia suruh orang ambil, bagi kat dia balik. Lu asbab tu. Dia kalau dia jual, dia kata jual daging tu kan tak ada peluang tengah hari habis. Dalam konteks apa tu pengajian kita kan, benda tu cyber dalam masyarakat. Tapi orang tak tahu benda tu boleh pakai tak boleh pakai. Kita mudah agama gitu ya. Benda-benda lu asbab mesti ada wahyu. Sebab agama kita agama standard. Adakah wahyu kata lagu tu kena ni siapa kata? Mudah ya. Ya, saya risau pasal disebut dia kata dia terima dapat lagu. Tu masalah. Aku pondok. Tak apalah. Saya tak ada. Jadi ijazah ke pasal pendengar ni tak ada. Dia masyarakat kita ni dia tak ada dengan teknik agama ni, dia tak faham istilah dalam asbab luar asbab. Dalam luar asbab ni mana boleh kita kata kena wahyu kena kata. Tak boleh kita. Benda lagu ni susah. Dia duduk dalam masyarakat. Kalau contoh, kalau orang yang tak mengaji istilah luar asbab, dia telan gitu. Ustaz mengajar kata-kata rejim. Malah dia bila melibatkan luar asbab, dia kepercayaan. Jadi jadi dua-dua percaya. Kalau kita terima, kita percaya. Belum asbab percaya ni iman. Iman ni wahyu ya. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Sebab tu kalau dalam konteks agama ni pengajaran kita lah, sebagai orang yang mengaji, kita pun pernah terdedah dengan benda lagu tu. Dan kita bukan dulu masa kita pergi Indonesia, kita sekolah-sekolah orang ini faham lagu tu. Kawan kita ini lagu tu. Satu pondok kita, satu bilik kita, orang-orang ini faham benda-benda lagu ni. Jadi kita ni bila sekolah lagu tu, jadi kita pun nak ngaji dah ilmu ni. Tak usah kita takut silap. Kita ada perasaan tolak. Masa belum nak mari tu rasa nak. Oh, dekat Indonesia ni banyak ilmu-ilmu hebat ni. Saya tak mengajar lagi. Tapi lagi ke sana jadi macam tolak sih. Padahal kita tak tahu benda tu salah. Cuma takut. Rasa takut. Kalau salah lagu mana. Bila balik Malaysia, rupanya bila kita ngaji satu kaedah Quran, benda yang boleh terima tak terima, dah ada kaedah dia. Oh, banyak barang-barang kita jadi tertelan. Dia mengajar. Dia bagi macam betul kan. Tanpa dia bagi dalil apa-apa. Sekadar bagi ya. Itulah. Tak ada dalil apa-apa. Kesian kita. Dia popular dia dalam YouTube. Tahu tahu. Terserah kita lah. Cuma ginilah. Dalam konteks agak bila sebut benda luar asbab, mesti kita kena dalil wahyu. Itu tanggungjawab. Sebab dalam konteks agama kan, dalam konteks agama, kita mana boleh kita kata apa tu kuasa-kuasa itu mesti bertanggungjawab. Dalam konteks kita jual beli, dalam konteks apa. Kita tak nak beli barang kalau tak ada tulisan. Hitam putih tak beli. Orang kata apa ni, tak ada hitam putih. Tak cerdik mana.
Kalau konteks dunia, tak ada hitam putih, tak cerdik mana. Konteks agama, nak telan-telan lagu tu. Benda bahaya dengan kita. Cuma, orang yang kecek tu, kita serah ke Tuhan. Kita minta Allah tunjuk ke dia satu hari nanti. Tak kira siapa-siapa pun. Sebab proses kadang-kadang. Contoh gini, kita bagi ni. Kan, contoh gini. Dia ni muda lagi. Anda tahu dia muda lagi. Kita ni tua dah. Dia umur panjang. Dia mengaji-mengaji, tiba-tiba, oh benda dia salah. Kita mengajar dah. Allah. Dia pun tinggal fahaman tu. Kita mati malam ni. Kita nak salahkan dia. Kita salah juga. Dia tinggal dah benda tu. Sebab tu konteks agama ni, jangan kita main telan dulu. Kita kena mikir juga nak terima. Dia kita tak tahu. Mana tahu dia umur panjang, dia muda lagi, dia mengaji-mengaji, dia tinggal benda tu. Kita mati malam ni. Nampak tak? Lepas tu konteks agama ni, kita kena hitam putih. Sebab agama standard ni, agama ada tulisan. Takkan tak ada tulisan? Kalau benda ni mana tulisan? Tak tengok. Itu cara orang cerdik. Nak beli kereta, tengok mana gerak. Kan? Tak kau. Kita start, takkan kita ni. Contoh tak, beli kereta. Tak boleh. Buat dunia tak boleh. Start pun tak boleh lah ni. Betul tak? Oh, buat dunia, start pun tak boleh. Oh, buat agama telah ulat-ulat. Mana cerdik kita? Lepas tu dalam agama ni kan, jangan cepat tolak, jangan cepat terima. Duduk tengah-tengah, tak apa. Lepas tu tanyalah. Kita mengkaji, cari. Dapat jawapan. Kita nak dapat faham lagu ni, kita mencari. Oh, selama ni salah cara agama kita. Makna kena hitam putih. Kalau saya dalam bisnes saya tanya dia. Saya dalam bisnes saya tanya. Tak apa lah. Saya kaya, tak dalil lah. Tak dalil. Dia dalam konteks apa tu, cara pengajian kita ni, kita tak taksir cara lagu tu, tak tanggungjawab. Kesian orang mengaji. Orang mengaji ni, dia nak guna untuk mati malam ni. Nak pastikan benda tu betul. Mana benda ni benda tak jelas. Tiba-tiba kita nak telan, kita mati malam ni. Kena kita. Orang tak tahu lagi waktu kita dalam audio ke dalam video kita beritahu kamu. Jangan sandarkan kebenaran ke kita. Kita manusia. Carilah. Bila benda tu nampak jelas, ambil. Bila tak jelas, tak tepi dulu. Cari. Kita ni umur tak banyak mana. Kita dah buat keputusan nak cari hak tepat, hak benar, hak jelas, hak yang menyelamatkan kita. Tafsir mati-mati bermasalah tafsir kita. Dan kita pula cara mengaji ni cara siapa? Hak jenis main telan-telan ulat-ulat ni cara siapa? Allah ajarkan lagu tu, Nabi ajarkan lagu tu. Masalah kita habis lagu tu. Siapa ajar jenis telan-telan ulat-ulat ni? Kan? Walaupun kita ni, mana siapa-siapa pun, sama kita yang mengajar, kita tak say orang yang mengaji kita ni telah ulat-ulat kita kata. Makna kita usaha kalau boleh jangan ada silap. Kalau silap, kalau jangan kita akan betul semula. Tapi hal yang mengaji ni jangan ajar telah ulat-ulat. Kitab kan, kitab katabah, tulisan. Kitab di mana nama agama kita ni agama yang bertulis. Standard agama kita. Kan? Kalau agama tak ada tulisan, tak care. Kan? Tak care salah. Tu jenis tak standard lagu tu. Agama Yahudi, agama yang tak ada, yang bukan dari Islam, semua jenis tak care. Kita pun ada tak care. Betul sebab Allah kata betul. Betul sebab Nabi kata betul. Betul sebab sahabat kata betul. Sama. Menyandarkan kebenaran kepada orang yang berhak disandarkan. Siapa dia? Nabi, Allah, Quran, Nabi, sahabat. Kita ni nak bagi orang kena hak tiga tu je. Kita tak tahu. Selama mana kita menyandarkan benda tu kepada tiga ni, benarlah kita. Kalau tak menyandarkan, salah kita. Orang nak terima, alhamdulillah. Tak terima, nak baca mana? Kita nak suruh terima sebab nak kita pun tak saya pelik-pelik. Nak ajar betul ya. Orang tak terima, tak salah kita. Tapi kalau tak ajar betul, salah kita. Betul tak? Kita ingat ayat tu, ayat 7, 8, 9, takut kita. Celaka. Sebab orang dengar ni, orang ingat benda ni agama. Padahal bukan agama. 3 kali celaka kita. Kita kalau mengaji pun, kita akan makan jadi tafsir kita. Kita tafsir pelik-pelik. Kita tafsir mengajar pelik-pelik. Kita yang mengaji pun tafsir ambil pelik-pelik. Sebab kita nak ambil aslamah. Hak kemah. Hak ada tulisan. Oh cerdik ni. Oh jenis orang cerdik dalam agama. Jenis main telah ulat-ulat ni, tak cerdik mana. Buat dunia cerdik, buat akhirat tak cerdik mana. Jadi masuk neraka. Salah apa? Salah kita. Main telah ulat-ulat lagu tu. So, agama ni berkaedah. Sebab tu susah
Nak mengajar agama ni susah sebab kena ada tulisan. Hak mana mudah mengajar agama ni? Hak ada kita nak mengajar ada tulisan ke atau boleh mengajar? Ada tulisan ke, tak ada tulisan ke? Boleh cerita belaka. Lepas tu pasal orang telan. Gitu ke cara betul? Makna susahnya nak mengajar cara betul. Susah. Kena mengaji. Kena bertanggungjawab. Besok kena kita ke akhirat. Orang tak terima tak apa. Tapi kalau kita ajar salah, kena kita akhirat. Oh, pijak kepala kita. Jadi, lagi susah mengajar, lagi betul. Kalau mengajar jenis tak tanggungjawab ni, tak payah baca buku, tak payah baca kitab. Ajar sebutlah, betul kali. Kita nak lagu tu. Sebab kita mengaji tafsir, kita nak orang yang mengajar ni mestilah buat homework sikit, baca buku, pastikan benda tu betul. Betul tak? Kalau kita cerdik. Kita mengajar kita juga. Makin susah, makin baik sebenarnya. Mana orang kalau tanya ustaz daripada mana? Kita suka lagu tu sebab apa? Sebab kita jadi orang bertanggungjawab. Kan? Jadi teliti dalam mengajar. Jangan duduk dan cakap. Sebab kita rasa penting. Sebab apa? Nanti orang tanya tak boleh jawab. Mana tak tanya jawab kita? Lepas tu, illa huwal hayyul qayyum. Kecuali dialah. Mana tiada tumpangan hati melainkan dia saja. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Anda minta maaf lah tadi kita tekan tu sebab kalau kita mengaji Quran habis ya, kita akan buat kesimpulan lagu tu. Oh, gini cara agama tu. Betul kita fikir pula kita macam mana cara agama. Patutlah kita jumpa tak betul sama. Sebab cara kita tak betul. Orang yang menepati cara wahyu akan jumpa barang betul. Orang yang tidak menepati cara wahyu dalam cara agama jumpa barang tak betul. Nanti orang tanya esok, mau ngaji lagu ni siapa suruh? Allah ada ajar bertelan-telan belaka ni siapa ajar? Nabi ajar ke? Ada telanlah belaka gitu ke? Tak. Padahal bila benda kita dengar, kita kena mikir, kalau rasa jelas ambil, tak jelas jangan ambil. Mana cerdik? Antara dua. Telan bulat-bulat ke jenis mikir, tak mikir dulu baru nak telan. Mana cerdik? Tengah-tengah ustaz kata tadi. Ha? Dalam konteks beli barang, mana cerdik? Tengok barang dengan betul ada tulisan ke main beli saja. Tanpa tahu benda tu betul ke salah. Tengok dulu. Kita nak beli nak beli madu dekat tepi jalan. Orang jual madu dekat jalan Cameron Highland. Kita beli dulu ke kita tengok selidik dulu? Tanya khabar. Biasanya kalau kita tahu madu ni siapa dah contoh tahu dia ni ada madu kat rumah dia. Confident lebih sikit tak? Atau tepi jalan? Mana kita lebih confident? Orang asli juga kan. Orang asli, mesti madu asli tak? Ori. Bak dunia nak asli. Bak agama tak usah asli. Salah siapa? Kan? Bak dunia nak hak sahih. Tak usah hak palsu-palsu. Bak agama mengkodang kita. Salah siapa? Salah kita. Jadi ada bahagian kita tu sebenarnya masing-masing. Lepas tu Allah kata nazzala alaikal kitab. Allah menurunkan kepada engkau kitab bil haq. Maksud dia untuk menzahirkan kebenaran. Apa dia? Cara mengaji pun kebenaran juga. Betul tak? Cara mengaji yang betul, kebenaran tak? Ni cara mengaji yang betul, ni cara mengaji tak betul. Kebenaran tak? Kebenaran. Kalau tak tahu cara mengaji betul, cara mengaji tak betul kita. Jadi cara mengaji tak betul jumpa tak betul. Cara mengaji betul jumpa betul. Cara beli betul jumpa barang betul. Cara beli tak betul jumpa barang tak betul. Nak sama tak? Nak sama. Sama juga agama. Mengaji cara betul jumpa betul. Mengaji cara tak betul jumpa tak betul. Siapa ajar cara betul ni? Allah. Quran ajar kita. Setiap benda-benda ni mesti ada penulisan. Tak ada jangan duk kodak-kodak nanya ke orang ambil. Dia ingat betul dah. Kan? Patutlah kata jenis orang yang ambil ni inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka melainkan menyangka-nyangka. Masalah kita juga. Musaddiqah yang membenarkan lima baina yadayhi terhadap apa yang di antara kedua tangannya, maknanya di hadapannya. Dan dialah yang menurunkan. Tengok kalimah turun
konteks Al-Quran dengan turun konteks Taurah Injil. Beza kat mana? Satu nazzala, satu anzala. Dia guna kalimah hamzah. Nazzala makna turun banyak. Banyak kali tu. Turun tu bukan sekaligus. Dia proses. Kan? Selama berapa tahun? 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kira-kira gitulah, kan? Tapi kalau Taurah Injil ni sekaligus. Kalimah tu. Sebab tu, itu satu benda yang kita ingat. Nak tahu tak? Perkara yang kita paling-paling ingat, cara Maulana nak kenal benda tu benar salah ni. Dia kata segala perkara yang bercanggah dengan makna zahir Quran tu palsu. Segala perkara yang bercanggah dengan makna zahir Quran palsu. Sebab Quran ni jelas. Quran ni jelas. Kan? Dia tak boleh barang luar ganggu dia, dah jelas jadi tak jelas, tak boleh. Itu kaedah. Mana Quran kata roh tak balik. Tiba-tiba luar kata roh balik. Pening tak? Ni. Pening lah. Jelas lah roh tak balik. Tiba-tiba luar kata roh balik. Roh balik ni palsu. Quran kata roh tak balik. Itu betul. Jadi kita tak ngaji Quran. Quran kata roh balik. Roh tak balik. Tak mengaji. Kita dengar orang kata luar roh balik. Padahal benda tu palsu. Kita telah bulat-bulat. Mana barang luar tidak boleh ganggu makna Quran hak jelas dah. Tak boleh. Barang jelas dia kacau tak jelas. Barang luar ni menjelaskan lagi saja. Hak jelas dah dia tak boleh ganggu. Jadi tak jelas pula, tak boleh. Faham tak? Kaedah Maulana. Baru faham. Jadi segala perkara-perkara yang bercanggah dengan makna zahir Quran itu confirm, itu palsu. Sebab tak boleh kacau Quran ni. Tak boleh kacau makna zahir Quran. Itu kaedah. Sebab tu orang ahli hadis untuk mengklaim palsu, salah satu hujah dia ialah bercanggah dengan makna zahir Quran. Nanti kita akan jumpa lah perbahasan mana palsu. Mana ada benda dalam masyarakat ni didapati palsu sebab bercanggah dengan makna zahir Quran. Takkan nak terima dua-dua. Quran kata lagu ni, dia kata lagu ni. Kan? Mesti hak Quran betul, hak tu salah. Kalau kata hak tu betul, Quran salah. Kalau kita mati, contoh tak, kita ragu-ragu. Quran betul ke dia betul? Lepas tu kita takut kita mati malam ni. Kita nak mati malam ni dah contoh. Doktor kata, tak lama dah umur ni. Nak terima mana tu? Quran dulu ke dia dulu? Nak pilih mana? Cakap dia, Quran kata lagu ni, dia kata lagu ni. Quran dulu lah. Kaedah. Dah habis kita hari ni. Tak apa. Bagi faham. Bukan habis penting. Faham tu penting, tak apa. Lepas tu, min qablu. Asal dia min qabli hada. Mana ayat ni dia kata Allah telah menurunkan Taurah dan Injil sebelum Quran. Dia huraian pada ayat sebelum kan? Sebelum Quran. Menjadi petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Wa anzalal furqan, dan dialah yang menurunkan Furqan. Kitab yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Ada pula yang mengertikan Furqan di sini ialah hujah, bukti, keterangan jelas. Jadi makna Quran ni kita boleh keluarkan otak kita daripada yang betul mana yang salah. Yang menepati cara Quran betul, yang menepati cara bukan Quran salah. Contoh Quran kata lu asbab wahyu saja. Dalam asbab kajian boleh kan? Dalam asbab ni kajian boleh. Lu asbab wahyu saja. Waktu kita kata hak ni lu asbab dalam asbab. Kalau lu asbab mesti wahyu. Mana dia ada cara dia.
Kalau benda dalam asbab, boleh kajian. Kalau luar asbab, kena wahyu, kena check. Kalau tak ada, palsu. Kaedah. Kan? Tapi kalau kita tak ngaji kaedah ni, tak nampak, susah. Itu jadi kita tak boleh nak tilik benda ni salah ke betul. Menepati wahyu ke tak. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir dengan ayat-ayat Allah, ingkar ayat-ayat Allah, bagi mereka adab yang dahsyat. Lahum adabun syadid. Sebab tu kalau kita tak ngaji Quran, jahil makna Quran, jahil makna hadis, jahil sahabat, kita kemungkinan 3 kena kita. Kita akan jatuh 3 perkara barangkali. Kita Quran kita jahil, makna hadis kita jahil, kehidupan sahabat pun kita jahil. Sebab sahabat ni penting, penghayatan. Tak tahu, tak jelas. Maka kemungkinan 3 berlaku kita. Sama ada kita terjebak dengan barang pembohongan, barang bohong, barang bukan daripada wahyu, tapi pembohongan syaitan, bisik ke manusia-manusia yang tak jelas sampai kita. Barang bohong, bukan barang benar, barang bohong. Kita ingat barang benar, bohong. Sebab apa? Canggah Quran, canggah wahyu, sampai kita jajar sana sini, barang bohong. Yang kedua, kita tu jadi pembohong sebab kita sebar pula. Kita pembohong. Betul tak? Yang ketiga, kadang-kadang orang yang tahu benda tu barang bohong, dia nak betulkan. Ini tak betul sebab canggah Quran. Orang yang dah lama pegang benda tu, tahan benda tu, dia kata orang tu bohong. Dah dia kata orang tu, dia kata wahyu bohong. Orang tu nak betulkan, nak menyelamatkan. Tak boleh ni. Tolak mana Quran ni. Tak betul. Lepas tu dia tanya orang tu balik. Dia kata orang yang kata tu bohong. Makna dia, kita kata orang cakap benar tu bohong. Nombor 1, kita kena bohong. Yang 2, kita pembohong. Yang ketiga, kita kata orang yang cakap benar tu pun bohong. Makna kita membohongi, bukan membohongi orang tu, membohongi wahyu lah. Wahyu kata benda ni bohong sebab wahyu kata lagu ni, dia kata lagu lain. Lala kita nak tolak, nak pegang hak kita tolak orang yang kata tu. Padahal hak kata tu wahyu dah. Mana kita kata hak dalam wahyu tu bohong. 3. Kita ni kena bohong. Kita tu pun bohong sebab bila kita sebar barang tak betul ni pembohong kita. Lepas tu kita kata orang ajar benar tu bohong. 3 kemungkinan bila kita jahil. Lepas tu salah satu daripada 3 ni risiko dia mati tak syurga selama-lamanya. Memang tu takut. Sebab itulah orang kita ingat Tok Guru kita kata, orang jahil selalu kena tipu. Syirik ke Ustaz jadi ni? Dia jadi kau syirik kan ni? Alah, dia bohong. Bohong tu, bohong tajuk agama ni, dia akan jadi akidah. Dalam surah Az-Zumar, nipu agama ni bahaya. Dia lama-lama jadi akidah. Lepas tu, kena bohong. Bahaya juga kalau kena bohong. Dalam konteks tadi, benda dua asbab. Kita kena beriman hak wahyu kata, hak Allah kata, hak Nabi kata. Maknanya kalau kata kita boleh terima juga tu, maknanya beriman ni ada 2 jenis. Hak wahyu pun kena beriman, hak Allah pun kena, hak Rasul pun kena beriman, hak orang bukan wahyu pun kena beriman juga. Gitu ke? Ya. Beriman ni sah tu. Kalau ada luar yang kita kena beriman, maknanya iman ni jadi kacau pada iman. Hak kena beriman ni luar asbab je, wahyu saja. Wahyu ni daripada Allah Rasul lah. Sebab tu barang khurafat-khurafat ni tak boleh percaya, bahaya. Akidah. Dia batal mana iman tu. Sebab iman ni mesti luar asbab wahyu saja. Itulah makna beriman dengan agama. Agama ni mesti luar wahyu. Tidak ada 2 kepercayaan kita. Hak wahyu pun kena beriman, hak bukan wahyu kena beriman. Gitu ke? Punah makna iman tu. Lepas tu walladina amanu bil batil, orang-orang yang beriman kepada perkara batil ni, wa kafaru billah, dia kufur kepada Allah. Sebab ada 2 iman. Kita ni kena beriman hak daripada wahyu saja. Kalau kita kata kena beriman juga kita, sebab kita ustaz. Kita ni nabi ke? Kita ustaz je. Ustaz ni, peranan ustaz ialah sekadar menjelaskan apa yang ada dalam wahyu. Itu je. Tak lebih daripada tu. Dia menerangkan apa yang Allah kata, Nabi kata. Hurai bagi faham. Tu je. Dia bukan nabi. Dia tak boleh lebih pada wahyu. Seolah kena terima juga kata. Tak boleh. Standard orang ustaz ni hanya sekadar
Bagi faham. Allah kata apa, Nabi kata apa. Gitu ya. Menjelaskan benda yang kalau tak jelas, tak faham. Dia bukan mendakwa. Peranan seorang ustaz bukan mendakwa. Dia menjelaskan dakwa yang sedia ada. Nampak tak beza? Ustaz tu je peranan dia. Dia tak lebih. Tak ada lebih. Ketidak dia tu Nabi juga. Kena percaya kat dia juga. Dia hanya menjelaskan sesuatu yang kalau dia tak jelas, orang tak faham. Itulah peranan para ulama. Itu maksud ulama ni pewaris Nabi. Itu mana menjelaskan benda kalau tak faham, tak jelas, tak faham. Dia bukan dakwah baru tak. Ajak masyarakat menerima dakwaan yang sedia ada. Faham tak? Sekarang tu ya ustaz-ustaz ni. Kalau betul cara dia, syurga. Kalau tak betul, besok akhirat kena pijak kepala. Tu je. Sebab tu kita tafsir ayat surah Fusilat. Besok akhirat kalau aku ajar salah, esok orang cari pun nak pijak kepala. Siapa nak? Jadi baik kalau lagu ni orang tak terima tak apa. Baik kita ajar barang betul, orang tak terima, daripada kita ajar barang salah, orang tertelan barang kita, tiba mati kena pijak kepala. Apa nak? Agama ni kalau orang faham, takut nak ajar barang tak betul ni. Memang sebab barang bohong ni bahaya, takut. Jadi agama ni Allah ancam belaka, bukan orang mengaji yang kena ancam, orang mengajar kena ancam juga. Betul tak? Setuju ke tak? Bukan murid yang kena kalau salah, ustaz kena juga. Sebab tu dalam Quran ni kena ketuk kepala ustaz dulu. Allah sebut wailun tu ustaz tu kena. Sebab biasa ustaz ni dia pembawa. Kalau dia buat betul lah orang, tak betul lah orang. Sebab tu kalau orang yang jiwa dia ni ini mikir, inilah agama yang benar. Apa? Ustaz kena juga. Mana ustaz pun tu tak selesa juga. Ni betul. Sebab agama lain tengok ustaz kodah. Agama lain kan? Ustaz dia kodah. Betul tak? Agama lain kan? Kepala agama dia kodah. Kita tak boleh kodah. Kita kena ikut prosedur. Mana kena ikut saluran tu. Dia tak boleh lebih. Ada tu je. Lebih kena kat Rasul. Sebab tu jadi nampak telus dalam Islam. Agama lain tak ada. Kalau ustaz luar Islam ni kan, ahli agama luar Islam, ustaz ahli agama luar Islam ni, nampak macam boleh suka hati je. Lepas tu pasal orang telah. Mana kalau benda ni wujud dalam agama kita, itu bukan daripada Islam. Bukan cara Islam. Siapa aja cara lagu tu. Mengikut dah ni. Lepas tu pasal orang terima. Tak terima marah. Mana lagu tu? Wallahu repek lagi ni. Semalam ada kat dia yang kata ustaz slow semalam. Hari ni tak slow dah. Ana gini, ana mengajar ni, ana suka cara kita kena juga. Biar pukul kita juga, biar kita selamat. Kadang-kadang kita duk orang-orang kita tak kena. Jadi kita cakap ni kita biar kena kita juga. Biar pedah lagi kita. Biar teruk kita. Ustaz kena juga. Supaya kita pun jadi fikir juga. Ha? Jangan ustaz hati pula. Oh, pahala besar kita. Bukan pahala besar, kalau silap kena pula. Tak ajar barang betul pun, tak ajar pun salah. Ajar tak betul pun salah. Tak ajar pun salah. Ajar barang tak betul pun salah. Hak selamat, kena ajar barang betul. Sebab wallahu azizun. Allah itu maha perkasa. Suntiqam. Yang mempunyai bala, mana dia Maulana kata perkasa ni mana dia ada kuasa untuk hukum. Satu lagi dia menghukum pula. Kuasa untuk hukum, sebut hukuman, dan dia boleh hukum. Lepas tu dia gabung dua-dua ni. Maknanya kadang-kadang ada kuasa untuk hukum tapi tak hukum pun. Tapi Allah Ta'ala ni kuasa untuk hukum, bukan kata saja memang ada kena hukum. Memang dia buat sungguh. Kuasa untuk buat, mana kalau siapa yang layak kena, memang buat sungguh. Tak lepas. Apa takut kita tak? Ada kuasa, lepas tu memang kalau kena, kalau layak pun kena sungguh. Baru jadi macam mikir sikit. Sesungguhnya Allah itu tidak tersembunyi.
atasnya sesuatu. Sesungguhnya Allah itu tidak tersembunyi atasnya sesuatu di bumi dan di langit. Apa dia ni? Ghaib. Ghaib dan syahadah. Dalam asbab atau luar asbab tak tersembunyi. Kita dalam asbab kita boleh cari tu pun bukan semua. Hak dalam kita lah. Kan, dalam asbab pun hak dalam kita. Macam kita tahu dalam rumah kita, tapi tak tahu benda dalam rumah cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq ingat. Mana benda dalam rumah Cikgu Syafiq ni adalah ghaib bagi kita. Kecuali kita masuk rumah tu. Kan cerita Nabi Isa dia tahu benda dalam rumah kan. Waktu tu je. Makanan. Mana kita tak boleh tahu mana pun dah tahu Cikgu Syafiq ada apa. Dan apa ada apa. Benda ghaib. Sebab takkan dapat tahu dengan baca itirah atau alat. Kecuali kalau kita masuk pergi dapur boleh ya. Atau kita ada pasang apa? Apa dia? Sebagai apa? Itu bukan ghaib dah. Syahadah tu dia. Dialah yang membentuk kamu fil arham, dalam rahim, kaifa yasha, bagaimana cara yang dia kehendaki. Dialah yang bentuk kamu dalam rahim bagaimana yang dia kehendaki. Tiada ilah tumpang hati melainkan dia yang maha perkasa, maha bijaksana. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Disebut al-aziz, mana dia Allah boleh hukum bagi hamba yang salah. Tapi Allah tak hukum. Kenapa? Allah hakim. Bagi peluang kita. Kalau dah masuk alam akhirat, baru kena. Sebab apa? Hakimnya Allah. Dia lagi tak? Berapa minit ni? Azan berapa azan? Ini kita lepas ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tauhid, ada risalah. Tauhid, risalah, Akhirat. tinggal. Tak apa. Kita kena ulang sama. Risalah. Maksudnya ni tauhid, la ilaha illallah. Risalah Muhammadur Rasulullah. Syariah. Syariat.